Salam sejahtera, bersama saya Sharon Raymond dalam Berita Pagi Sabah, edisi Isnin 8 Mac 2021. Jumlah kes baru COVID-19 di Sabah semalam meningkat kepada 99 kes berbanding 73 kes sebelumnya. Peningkatan kes itu disebabkan kluster baharu dan kluster sedia ada. Satu kluster baharu iaitu kluster industri Inanam di Kota Kinabalu mencatatkan 11 kes baharu semalam. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kes indeks merupakan kaki tangan kilang plastik yang dikesan positif melalui saringan bergejala di Klinik Kesihatan Inanam pada 27 Februari lalu. Datuk Masidi berkata seramai 92 pesakit sembuh manakala 629 pesakit sedang menerima rawatan. Sehingga semalam Sabah merekodkan jumlah keseluruhan sebanyak 53,486 kes positif dan 52,161 sembuh. Dalam pada itu, CITF melaporkan jumlah kumulatif menerima suntikan vaksin harian dos pertama sebanyak 9,403 orang, termasuk 3,545 orang semalam. Manakala seramai 3,224,641 orang telah mendaftar di MySejahtera untuk suntikan vaksin setakat semalam. Kerajaan negeri juga telah mengeluarkan SOP aktiviti sukan dan rekreasi Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan Negeri Sabah yang berkuat kuasa hari ini. Aktiviti yang dilarang ialah penganjuran kejohanan tanpa kebenaran Kementerian Belia dan Sukan, penganjuran kejohanan dengan kehadiran penonton dan aktiviti massa melibatkan pergerakan dan perkumpulan ramai. Virus demam babi Afrika ASF kini telah menular ke beberapa daerah lain di Sabah yang bukan hanya menjangkiti babi peliharaan tetapi juga babi hutan liar. Justru Jawatankuasa Pengurusan Krisis Penyakit ASF ditubuhkan bagi merangka dasar untuk mengawal seterusnya membasmi virus ASF di Sabah secepat mungkin. Menurut kenyataan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey Kitingan, virus itu dikesan dalam kalangan babi peliharaan di Kota Marudu dan Pitas serta babi hutan di Lahad Datu, Sandakan, Kinabatangan, Beluran dan Telupit. Bagaimanapun ladang babi komersial di Tawau, Sandakan, Tenom, Papar, Tuaran dan Penampang yang membekalkan kebanyakan produk babi di Sabah masih bebas virus ASF. Kawasan berkenaan harus dipastikan bebas ASF supaya pengeluaran daging babi tempatan tidak terjejas. Beliau yang juga Menteri Pertanian dan Perikanan Sabah berkata, kerajaan akan membuat deklarasi wabak penyakit ASF di daerah yang telah dikesan virus ASF secepat mungkin mengikut enakmen Haiwan 2015. Dua bekas pemimpin Parti Pertubuhan Progresif Kinabalu Bersatu APKO bertindak keluar parti semalam dan mengumumkan menyertai Parti Solidariti Tanah Airku Rakyat Sabah STAH, salah sebuah parti gabungan rakyat Sabah GRS. Mereka ialah bekas Naib Presiden APKO yang juga Ketua Bahagian APKO Tenom, Datuk Dr. Lukas Umbul dan bekas Adun Bingkor semasa pemerintahan Barisan Nasional, Datuk Justin Guka. Kedua-dua mereka yang hilang keyakinan terhadap kepimpinan APKO menyerahkan borang keahlian kepada Presiden STAH, Datuk Seri Panglima Jeffrey Kitingan di Keningau. Bercakap dalam sidang media kemudian, Datuk Jeffrey yang juga Timbalan Ketua Menteri yakin penyertaan kedua-dua pemimpin itu ke dalam STAH akan mematapkan lagi perjuangan menuntut hak-hak Sabah seperti yang termaktub dalam Perjanjian Malaysia 1963. Turut diserahkan borang keahlian 2,000 ahli APKO ke Mabong dan melalap ke dalam STAH. Penyertaan mereka ini sedikit sebanyak akan membantu memperkuatkan perjuangan kita untuk menuntut hak-hak kita dan hak-hak Sabah di dalam MA 63. Masa saya menjadi ahli Dewan Negara juga, kita selalu membahaskan hal-hal yang melibatkan hak-hak negeri Sabah, dan ini adalah titik tolak permulaan bersama Yang Berhormat Datuk Seri Presiden dalam memperjuangkan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Malaysia Agreement 1963. Walaupun pemasukan saya adalah tanpa syarat, jadi yang penting saya juga dapat mengambil peranan untuk turut memperkukuhkan perjuangan parti ini, terutama sekali kepada tuntutan-tuntutan kepada hak-hak Sabah. Pendirian UMNO Sabah untuk terus bekerjasama dengan Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu melalui Gabungan Rakyat Sabah GRS penting bagi mewujudkan kestabilan politik seterusnya merencana pelbagai agenda pembangunan dan ekonomi untuk rakyat di negeri ini.
Naib Presiden Bersatu Datuk Seri Dr. Ronald Kiandi mengalu-alukan keputusan UMNO Sabah kerana ia bertepatan dengan perjuangan GRS untuk membentuk perpaduan erat demi kestabilan politik di negeri ini. Katanya keputusan Pilihan Raya Negeri Sabah lepas telah menunjukkan aspirasi rakyat negeri ini untuk melihat satu bentuk perpaduan erat demi kestabilan politik. Datuk Dr. Ronald yang juga Menteri Pertanian dan Industri Makanan ditemui RTM selepas Majlis Mesra Kumpulan Tani Zon Kiabau Telupit di Dewan Kampung Kiabau Telupit. Menurutnya lagi, perpaduan antara parti-parti dalam Perikatan Nasional harus menjadi teras kepada pendekatan dan penjajaran politik yang baru di negara ini. Sejumlah 6,998 atau 34.62% daripada 20,212 jumlah keseluruhan kaki tangan awam di Sabah adalah wanita. Daripada jumlah itu, sebanyak 44.29% menyandang jawatan grad pengurusan dan profesional serta pengurusan tertinggi. Menurut Setiausaha Kerajaan Negeri Sabah Datuk Seri Panglima Safar Untung, terdapat 18 kementerian, 3 pihak berkuasa tempatan dan 3 badan berkanun negeri Sabah diterajui golongan wanita. Antaranya Peguam Besar Negeri Datuk Nur Asia Muhammad Yusof, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Pentadbiran Datuk Haji Mas Namat Saleh, Mayor Bandaraya Kota Kinabalu Nur Liza Awang Alip dan Pegawai Daerah Kota Belud Haja Diana Abdullah. Sumbangan kaum wanita amat diperlukan dalam membantu kerajaan membangunkan negeri Sabah, khususnya dalam mendepani era kerajaan digital yang sedang kita perkenalkan serta merealisasikan visi baru kerajaan negeri iaitu Sabah Maju Jaya. Datuk Safar menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Katanya pelbagai usaha terus dilaksana bagi memperkasa golongan wanita di negeri ini menerusi Majlis Penasihat Wanita Sabah dan Jabatan Hal Ehwal Wanita Sabah. Kredibiliti wanita kini tidak lagi dipandang enteng kerana terbukti keupayaan dimiliki setanding kaum lelaki. Ini termasuk aspek pengurusan profesional. Wanita menjadi entiti penting penggerak pembangunan negara bertepatan dengan tema Hari Wanita 2021, Wanita Bangkit Mendepani Cabaran. Ikuti laporan wartawan Sahira Samain. Usaha kerajaan menggalakkan penglibatan wanita di peringkat pembuat keputusan dalam sektor awam telah menunjukkan perkembangan positif. Di Sabah, peluang ini menjadi platform golongan Hawa meneroka jauh ke hadapan secara holistik, malah perkembangannya amat signifikan dan membanggakan berbanding 30 tahun lalu. Dianggarkan hampir 65,000 wanita kini menjawat pelbagai jawatan penting dalam sektor awam persekutuan dan negeri di Sabah, termasuk mengetuai bidang kepakaran yang kebiasaannya didominasi lelaki. Golongan ini sinonim dengan panggilan wanita besi, termasuk Agustavia Joguasi yang telah 20 tahun bersama Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, dan Datin Haja Nur Laila Said, individu penting tabung haji Sabah. Tanggungjawab tu memang agak besar juga sebab kadang-kadang kita terfikir sama ada kita mampu ataupun tidak setanding dengan kaum lelaki. Tapi Alhamdulillah sebab saya sudah lama dalam kerjaya bomba ni, saya cuba untuk mencari banyak pengalaman sepanjang saya dalam perkhidmatan saya tu. Saya rasa tidak ada masalah. Tabung haji sendiri telah mengubah corak tradisional kepimpinannya dengan memberi peluang kepada wanita seperti saya untuk menjawat jawatan sebagai pengarah negeri berkat kepercayaan dan juga dukungan kuat lembaga tabung haji itu sendiri kerana mereka sudah melihat kebijaksanaan juga keupayaan wanita, dan saya kira ini adalah satu kepercayaan yang saya dapat tertinggi sekali. Kepimpinan wanita dalam sektor pendidikan juga terserlah, sekaligus berperanan besar memperkasa usaha melahirkan modal insan berkualiti. Bagi saya tidak ada alasan untuk tidak terlibat dalam pendidikan sebab peluang itu terlalu banyak. Kita cuma masuk saja ke dalam dunia pendidikan itu untuk mendapatkan ilmu. Jabatan-jabatan lain turut memberi pendidikan, khususnya kemahiran. Tidak kurang hebatnya, kepimpinan wanita dalam bidang penyiaran yang semestinya memerlukan komitmen tinggi sesuai dengan peranan sebagai penyebar maklumat tepat kepada rakyat. Saya bersyukur
amat bersyukur kerana diberi kepercayaan, diberi peluang dan diamanahkan untuk membimbing kaki tangan berkhidmat dengan cemerlang, anggota media yang berkhidmat untuk rakyat. Apatah lagi dalam kita menangani COVID-19, cabaran dan usaha kita lah sebagai media rasmi kerajaan untuk menerangkan kepada masyarakat. Pencapaian cemerlang ini menjadi bukti bahawa khidmat dan sumbangan wanita dalam perkhidmatan awam sangat berharga ke arah merealisasi negara berkualiti dan saksama. Sumbangan kaum wanita amat diperlukan dalam membantu kerajaan membangunkan negeri Sabah, khususnya dalam mendepani era kerajaan digital serta merealisasikan visi baru kerajaan negeri iaitu Sabah Maju Jaya. Apapun cabaran mendatang kini, wanita kekal menjadi tonggak pembangunan negara dan pelbagai pengiktirafan yang diberi membuktikan usaha kerajaan meningkatkan penyertaan wanita dalam proses pembinaan negara maju. Selamat Hari Wanita. Zahira Samain, Berita RTM. Selamat Hari Wanita, khusus kepada guru-guru kami di bawah Jabatan Pendidikan Negeri Sabah yang majoritinya perempuan. Dalam masa pandemik ini, kepada semua wanita di luar sana, selamat Hari Wanita. Wanita bangkit mendepani cabaran. Wanita wajah negara. Selamat menyambut Hari Wanita. Sesuai dengan temanya pada tahun ini, wanita bangkit mendepani cabaran. Saya berharap kita sama-sama menjadi wanita hebatlah. Kepada semua wanita di luar sana, selamat Hari Wanita Sedunia. Dan kamu, kita semua adalah yang sangat berharga dan bernilai. Selamat Hari Wanita kepada semua wanita di seluruh negeri Sabah dan di negara Malaysia amnya. Sekian Berita Pagi Sabah. Terus budayakan norma baharu, patuh SOP, biasakan diri mengimbas My Sejahtera. Saya Sharon Raymond, salam hormat.